Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita teruskan kuliah kita pada siri yang kedua berkenaan dengan ibu bapa. Siri yang pertama saya sebut berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Di sini pada bulan yang lepas. Kemudian ada orang kerak video saya tu masuk dalam media sosial masjid tuan-tuan ni lah, nampak depan ni, dapat view yang banyak bercakap berkenaan dengan ibu bapa. Pada malam ini kita sambung lagi apa yang berkaitan dengan ibu bapa ini. Setelah kita sebut Allah Subhanahu wa taala kaitkan ketaatan kepada dia dan ketaatan kepada ibu bapa dengan firman Allah yang telah pun kita hurai, iaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka, wajib pada kamu ni mestilah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan, dengan alla ta'budu illa iyyah, tidak boleh mengabdikan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pengabdian seorang hamba kepada Allah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut kita sebagai hamba dia. Perkataan ibad wa ibadur rahman, Tuhan sebut, dan hamba-hambaku yang maha pemurah. Fabashshir ibad, beri berita gembira kepada hambaku. Ainan yashrabu biha ibadullah, air yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, ya Allah Ta'ala campur air tersebut yang sedap dalam syurga. Dan begitulah doa Nabi Sulaiman alaihi salam, waj'alni min ibadikas salihin, supaya menjadi ibad, hamba yang salih. Lalu Allah Ta'ala meletakkan alla ta'budu illa iyyah, tidak boleh memperhambakan diri selain daripada Allah Ta'ala. Dan kita telah sebut wa bil walidaini ihsana,
kita telah bahas perkataan ihsan, macam mana ihsan yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk kita buat kepada kedua ibu bapa kita. Allah Ta'ala tambah lagi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang daripada dua mereka ni tua dah, lanjut usia dia sampai berumur dalam peliharaan kamu. Ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa dia telah tua dan duduk bersama dengan kita. Maka Allah Ta'ala sebut, fala taqul lahuma uffin. Ni tajuk malam ni, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan kiralah ke ke, tapi perkataan itu bentuk kasar. Atau kadang-kadang kita cakap dengan nada yang mengguriskan hati mereka, nada yang boleh mengalirkan air mata mereka, ataupun bukan nada mengeluh gitu. Nah, dia suruh apa-apa, ataupun dia biasalah bila dah tua mari ni macam-macam lah mengeluh. Itu juga termasuk dalam uffin. Ataupun tak cakap apa-apa, tak bunyi apa-apa, tapi muka menunjukkan marah, ataupun muka menunjukkan benci, juga termasuk dalam uffin. Baik, uffin ni adalah salah satu daripada contoh sahaja yang Allah Ta'ala bagi dalam Quran. Nak beritahu kepada kita, telitinya kita dengan ibu bapa ni, perkataan satu perkataan tu pun tak boleh guna, apatah lagi tengking dah banyak perkataan lain. Lepas daripada wala taqul lahuma uffin, Allah Ta'ala kata wala tanharhuma. Jangan kamu membentak mereka. Tanharhuma ni asal daripada perkataan nahru. Nahru makna sungai, sungai yang air dia laju. Apa kaitan dengan wala tanharhuma? Baik, air bomba tu, kalau kita tembak dekat orang, oi mati dah, bom dia pergi, ataupun kepala air. Makna di sini, kamu jangan jadikan perkataan kamu ini bertubi-tubi. Banyaknya kamu sebut begini sampai tak boleh berhenti kepada ibu dan ayah kamu, sehingga mengguriskan hati mereka. Contohnya, apalah ayah ni, apalah mak ni begini, menyusahkan orang lah begini. Itu perkataan seolah-olah air yang mari pum atas muka dia. Quran menggunakan bahasa yang paling tepat. Dia tidak menggambarkan main-main, tidak, tapi dia gambar tu, gambaran Al-Quran itu tepat. Wala tanharhuma. Jangan kamu kata dia ni sampai bertubi-tubi. Jangan kamu marah, menghemburkan, dia panggil, menghemburkan kata-kata sehingga boleh jadi dia tu sakit hati dan sebagainya. Tambahan pula, kalau kita kata-kata tu bercakap dengan kuat, dengan laju, nada kita pula tinggi, sedangkan ibu bapa kita tua, tak nak buat apa-apa. Tak nak buat apa-apa. Dia nak jawab, dia nak cakap pun tak apa nak boleh. Allah Ta'ala letak perkataan wala tanharhuma lepas daripada wala taqul lahuma uffin. Nak beritahu perkataan uffin, pun tak boleh, apatah lagi nak tanharhuma, nak kata pada dia dengan cara bertubi-tubi, lagilah tak boleh. Soalannya di sini, kenapa Allah Ta'ala tidak letak jangan pukul mereka? Kerana ada orang yang memukul ibu dan ayah dia. Ada. Semelih pun ada. Bukan setakat pukul. Kerana terlibat dengan dada. Terlibat dengan
dadah. Dia ngepil kuda. Bila makan pil kuda ni dia orang tapi tenaga dia tu kuda, jadi dia nampak ayah dia macam kambing tu nak sembelih tu. Boleh jadi begitulah, boleh jadi. Nah, nampak mak dia lain macam, ayah dia lain macam. Tak bagi duit dia marah. Habis harta pelihara orang begini. Ibu bapa yang sayang kepada anak dia, jangan bela anak yang begini. Kita kena ajar dia, nak bawa masuk dalam penjara. Kena bagi pendidikan yang betul pada dia. Kalau tuan-tuan boleh pergi di Thailand tu, ada satu tempat bahagian orang dadah ni. Dia letak pada satu, dia macam pulau di situ, tak silap saya. Semua situ tu orang dadah, orang-orang yang penyakit dadah ni lah. Allah Ta'ala bagi pada seorang hamba Allah ni, bismillah, dia boleh berubat lah benda ni, tapi bukan berubat doktor lah, berubat kerohanian, berubat ke kerohanian. Jadi saya pernah bercakap dengan salah seorang daripada ustaz yang biasa dengan ustaz tu lah. Kalau kita panggil sanak dia ni darajah sani, darajah yang kedua lah. Bukan cakap dengan tuan dia lah, cakap dengan orang yang baik dengan dia tu. Dia kata, ustaz dia kata, mereka duk makan dadah api kuda ni terutamanya. Mereka perasak benda ni. Perasak macam mana tau, dia kata adalah cara dia tu. Letak sekali dengan abu mayat katanya, betul tak? Allah Alam lah, saya tak tahu. Supaya benda tu jadi, mungkin boleh campur dengan jin, boleh mungkin juga. Kalau tanya orang isap dadah tu lah, apabila dia tak isap dadah tu, ada orang mari cuit kaki dia kata. Gerak kaki dia, mungkin lah, wallahu alam. Tapi dia duduk situ tu, dia ajar zikir cara Nabi, zikir, dia kuatkan zikir bila tengah-tengah malam menggeletar tubuh ni. Dah kerana pergi kuda ni jadi ketagih apa, dia letak dalam tempayan, dia mandi dengan air tempayan, dia mandi dengan air tu lah, air sejuk tu, mandi letak dalam tempayan tu biar sejuk, biar menggigil, biar tahan. Wallahu alam, tu dia cerita pada saya lah, saya ambil daripada dia. Tapi dia kata ada orang yang jadi, sebenarnya dia kata hakikat sebenarnya daripada orang tu sendiri. Kalau mak ayah pergi hantar situ, balik cari kawan balik. Tapi kalau dia nak berubah, insya-Allah dia tak berkawan dengan orang yang begitu, dia akan boleh jadi berubah. Hasil daripada ni lah jadi pukul. Jadi Allah tak sebut pukul dalam ni. Nak beritahu kalau seorang anak tu pukul ibu bapa dia, memang teruk sungguh. Sebab apa? Sebab kata uff pun tak boleh. Wala takul lahuma uffin. Jangan kata perkataan yang begitu pun tak boleh, apatah lagi nak pukul dia, apatah lagi nak hentak dia, apatah lagi nak tengking dia. Kata begitu pun tak boleh. Kalau pukul tu memang tak masuk buku lah tu. Memang teruk sungguh. Apa yang kita harapkan pada generasi yang ada pada hari ini untuk buat baik kepada ibu bapa? Baik. Satu, wala tanharhuma wa qul lahuma. Allah Ta'ala pesan lagi, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sebalik disuruh dalam ayat ni bercakap dengan kata yang baik-baik, kata yang penuh dengan hormat, dan kena hormat sungguh-sungguh pada mereka ni. Sehingga ada hadis yang disebut oleh Nabi SAW daripada jalur Anas. Satu hari Nabi naik ke atas mimbar, Nabi kata amin, amin 3 kali Nabi kata. Sehingga sahabat tanya kenapa kata amin tu? Nabi kata Jibril datang kepadaku, hai Muhammad, hinalah umat kamu yang disebut di hadapannya nama kamu tapi tidak baca selawat kepada kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dengar nama Nabi, kita kena selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, selawat dan salam, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, selawat ke Nabi. Bila Jibril kata celakalah umatmu, terhinalah umatmu wahai Muhammad, yang sebut nama kamu tak selawat pada kamu, Nabi kata amin. Nabi memperkenankan perkataan Jibril.
Maka saya mengucapkan amin. Dan Jibril berkata lagi, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan, lalu dia keluar daripada bulan Ramadan belum masih memperoleh ampunan baginya. Nabi kata amin. Mari bulan puasa, bila habis bulan puasa, mari raya, dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan bulan puasa ni syahrul maghfirah, bulan keampunan. Cuba kita fikir, Ramadan kita macam mana? Hak baru ni nak mari Ramadan akan datang ni, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dah. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Jab, Sya'ban, 4 bulan lagi. Nak mari Ramadan ni 4 bulan lagi. 4 bulan hari ni pejam celik, jangan nak habis dah setahun ni. Projek tak ada sudah lagi. Nampak ni? Projek tak ada sudah lagi, tu nak habis dah setahun. Sekejap je tuan-tuan, bukan lama pun. Sekejap je hari ni. Masa tidak ada keberkatan dalam masa 24 jam, tapi masa tu tidak diberkati. Kita duduk pakai emas apa semua ni, tuan-tuan sedar dah 2 tahun dah. Betul tak? 2 tahun dah. PKP ni 2 tahun dah. Cuba kita fikir. Maknanya sekejap sahaja benda tu. Mari Ramadan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorang daripadanya, lalu keduanya tidak dapat memasukkan syurga. Memasukkannya, kedua-dua tu tidak menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Maknanya apa? Orang yang ada orang tua, sebab tu saya kata dah kuliah saya lepas, ibu bapa ni merupakan mahkota dan kunci syurga buat kita. Sebab dengan berbakti kepada ibu bapa ni Allah Ta'ala bagi kita syurga. Tapi orang yang ada ibu dan ayah tidak menyebabkan diri dia masuk syurga, Nabi kata terhinalah dia. Tu yang kita kata, kalau ada ibu dan ayah nak mari duduk dengan kita tu, satu rahmat yang besar. Memang Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita. Seorang ustaz saya dulu, Allah maghfir lahu, meninggal dah dia. Dia ni siapa pengetua nak ambil tindakan tata tertib pada dia. Sebab mari sekolah lewat. Mari sekolah lewat. Cikgu ni kena mari awal lah sikit sepatutnya dah. Tapi sepatutnya pukul 7.30 tu kena mari. Dia mari pukul 8 suku. Dia tak tahu. Dia nak van. Saya ingat lagu van dia tu. Dia mari, dia tak tahu. Jadi bising lah jaga cikgu apa, mari lewat apa semua ni. Saya biasa duk dengar cikgu-cikgu ni. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia kata, "Begini jalan rumah lah, jalan." Dia suka saya ni masa kita boleh ngaji Quran masa tu. Boleh ngaji Quran. Jadi dia pergi, dia suka sangat lah pasal ngaji belagu ni, oi, suka sangat lah. Kita pergi rumah dia. Saya pergi rumah. Ni rumah dia sini, lepas tu luar bilik tu sambung dengan rumah dia tu kecil je. Saya kata, rumah apa ustaz? Tu mak ustaz dalam tu tua dah, dia kata. Tak lega apa dah, tapi tak nyanyuk lagi. Saya masuk, kita tengok mak dia. Mak orang tua kan tak? Kita tengok. Ustaz tu kata, saya ingat lagi, dia kata Khairul, dia kata, tak kena ingat, dia kata, anak ni anak rela kena buang. Kalau pengetua nak buang anak pun, nak tanda tertib pun anak rela. Sebab anak pagi-pagi, dia kata, anak makan mandi, kamu anak dulu, anak bagi makan, kamu anak dulu, baru anak pergi kerja. Tu tugas anak, dia kata. Pengetua nak buang anak ke apa, anak tak heran, dia kata. Rezeki Allah Ta'ala banyak. Saya ingat sampaikan hari ni kata-kata dia, kata Khairul, kena ingat, ibu ni lah segala-galanya bagi kita. Dah kerana doa ni lah saya hari ni boleh jadi ustaz, dia kata. Saya boleh lulus mengaji, saya boleh ada apa yang saya ada pada hari rumah, kerana doa dia ni lah, dia kata. Saya rela lah cabut kerja saya pun tak apalah kerana dia.
Saya pun fikir balik, duk fikir tu gitu. Lepas tu bila orang tahu gitu, orang tak ambil tahu dah pasal dia. Nak ambil tahu maknanya nak mari lewat apa tak apalah. Sebab dia kata gitu kan, biar dia kena buang kerja, buang. Siapa tahap lagu tu nak pelihara mak dia. Nak pelihara mak dia. Dia akan bagi makan ke mak dia dulu pagi-pagi apa tengah hari dia balik. Kalau tengah hari dia tak ada kelas tengah hari, sudah kelas semua sekali, mau sekolah sampai tengah hari, dia balik rumah. Dia akan balik rumah. Dia akan balik cepat-cepat. Selalu dia balik cepat-cepat. Mesyuarat apa dia tinggal? Lepas tu mesyuarat dia tinggal. Maaf nak mari mesyuarat, lepas tu nak mari pula tu punya pasal. Dia akan beri makan ke mak dia cukup-cukup, tu dia mari. Kadang-kadang dia mari pula mesyuarat tu, orang habis dah mesyuarat. Dia baru sampai. Dia tak tahu gitu. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kematian yang cukup mulia. Dia pelihara mak dia sampai mak dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala bagi kematian ustaz saya cukup-cukup mulia. Dia akan selalu baca Quran sebelum daripada subuh. Dia mati, muka dia atas Quran tu. Muka dia atas Quran. Atas duduk gitu. Pada surah mana? Surah Isra. Yang ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ini. Ya Rabbi lakal hamd. Saya kata Allah hebat, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada seseorang yang dia pelihara ibu dia sampai meninggal, dan Allah Ta'ala bagi dia kematian dia ni kematian yang terlalu hebat. Walaupun orang tak kenal dia, bukannya masyhur, bukan masuk YouTube kita kata, bukan jenis Insta famous, duduk dalam famous dalam Facebook budak-budak zaman ni tak ada. Tapi penduduk langit kenal dia. Kematian orang kata dirintih oleh penduduk langit. Dengan sebab apa? Dengan asbab dia. Dia buat baik kepada ibu dia. Lalu orang yang ada ibu, orang yang ada ibu lagi, jadikanlah ibu tu sebagai kunci untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala bagi tahu amalan hak boleh masuk syurga ni jangan syirik. Jangan syirik. Wa qadha rabb alla ta'budu illa iyyah. Tu jangan syirik. Lepas tu wabil walidaini ihsana. Amalan nak masuk syurga tu. Allah Taala sebut lagi. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Katakanlah dia dengan perkataan yang baik-baik. Komunikasi dengan dia dengan cara yang baik. Mak nak makan apa? Sihat ke tak hari ni mak? Macam mana? Sebelum beli, kalau mak kita ada tu sebelum apa-apa tu kita tanya mak lu nak makan apa? Makan apa hari ni? Berasa nak makan apa? Berilah. Kalau dia tua-tua dah ada kecil manis tu, kawal sikit. Bukan ikut nak makan apa pun. Dah. Menaik kecil manis dia susah juga. Tapi dia nak makan, kita sediakan. Kita tak makan tak apa. Itu agama suruh kita begitu. Walaupun mak kita itu bukan beragama Islam. Mak kita bukan beragama Islam. Dan dia tidak memusuhi Islam. Dia tidak jadi musuh kepada Islam, tidak. Dia faham anak dia tu bila anak dia masuk Islam apa semua. Ada yang jenis ibu yang faham bila anak dia tu masuk Islam. Bila anak dia tu masuk Islam, mak dia tu tak buat masuk benda-benda haram jenis makanan lah rumah. Kerana menghormati anak dia yang Islam. Ada jenis gitu. Ada. Zaman budak-budak dulu mungkin mak dia makan khinzir zaman dia belum Islam. Bila dia dah Islam, anak dia dah Islam, mak dia sanggup tukar semua pinggan-pinggan mangkuk. Kerana menghormati anak dia. Menghormati anak dia. Itu naluri seorang ibu yang ada pada jiwa seorang ibu. Kita kena bercakap dia walaupun dia tu bukan Islam. Allah Ta'ala ajar lagi kepada kita. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Yang ni saya tak sempat hurai bulan depan. Bulan lepas tu saya tak sebut benda ni. Allah Ta'ala sebut وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan rahmat. Baik. Kalau kita tengok literal ayat ni secara terang, ayat ni bermaksud merendahkan sayap. Dan apa dia merendahkan sayap ni? Baik, Allah Ta'ala nak suruh kita gambarkan macam mana burung yang boleh terbang. Burung ni ada sayap, orang ni tak ada sayap. Burung ada sayap. Burung ni dia boleh terbang setinggi-tingginya, dia melebarkan sayap dia. Maksudnya duduk di tempat yang tinggi. Bila dia katuk sayap dia tu, dia rendahkan, dia duduk atas pokok, dia singgah sekejap. Dia tak buka dah sayap dia. Nak beritahu kepada kita bahawa perumpamaan yang Tuhan nak beritahu pada kita bahawa anak-anak yang memang ada kuasa untuk menang dengan ibu bapa dari sudut harta, dari sudut kekuatan, daripada sudut pengaruh, dia lebih hebat daripada ibu dan ayah dia. Allah Ta'ala kata, dah, kamu dengan ibu bapa kamu rendahkan kamu punya pangkat dan kedudukan. Rendahkan. Sebab dia ibu bapa kamu. Kalau berteking dengan dia lah, biasalah ada orang tua jenis kerah kepala tu, ada dah. Kita kata A, dia kata B. Payah nak menang kita kadang-kadang. Sebab apa? Sebab dia dah tua dah. Dia dah fikir begitulah. Dia tak pergi dah. Dia tak berganjak dah. Gitulah. Tapi Quran mengajar kita supaya kita rendahkan. Tak apalah, ambil lah mok menang ke mok lah. Itu makna waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kerana seorang anak ni bila dia dah besar, dia mungkin kaya, ayah dia mungkin dah tua dah. Dia mungkin ada jawatan, ayah dia dah tak ada apa dah, tua dah. Dia mungkin kedudukan yang tinggi, orang panggil dia dengan kehormatan yang hebat, dia tak ada apa dah. Tapi dia masih lagi mempunyai ibu bapa. Dia tak ada pangkat Datuk Seri ke Tan Sri ke, tak ada pangkat ibu bapa dia ni. Allah Ta'ala kata dengan ibu dan ayah kamu ni, tak ada Datuk Seri, tak ada Tan Sri, tak ada apa. Jangan belagak maknanya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Walaupun kita tahu kedudukan kita macam mana sekalipun, namun sayap yang kita ada untuk terbang macam burung tadi, depan mak ayah kita, sayap kamu tu, kamu kena jadi seorang yang tidak ada sayap, seolah-olah patah sayap dengan ibu dan bapa kamu. Quran dia tunjuk contoh bagi kita macam mana keadaan seorang. Mungkin dia boleh sebut jangan belagak, jangan sombong, dia boleh sebut perkataan takabur, dia boleh sebut perkataan begitu, dia boleh sebut perkataan riak, dia boleh sebut, tapi tidak. Dia nak menggambarkan sampai tahap tu, kalau burung dia boleh terbang tinggi lagi, dia buka sayap dia boleh tinggi lagi, tapi kadang-kadang dia kena duduk, kadang-kadang dia kena apa ni orang panggil, tutup sayap dia. Begitulah kamu dengan ibu bapa. Walaupun kamu hebat macam mana pun, Tuhan kata tinggi macam mana pangkat kamu, tapi dengan ibu bapa kamu kena rendah serendah-rendahnya dengan dia. Allah. Oleh kerana itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia ambil ayah dia tu naik atas singgah sana. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abti hadha ta'wil ru'ya qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badu. Disebut balik bila wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy, dia ambil ayah dia tu, abawai, bapa dia tu, ambil duduk di atas arsy, bukan arah betul ni, singgah sana. Wa kharru lahu sujada, masing-masing pun pakat hormat pada dia. Pakat hormat, daulat tuanku lah maknanya. Dia kata, ayah, inilah takbir mimpi dulu yang saya pernah sebut. Dia tak letak ayah dia di bawah, dia ambil letak naik atas singgah sana bersama dengan dia. Kenilaian ibu bapa tu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik.
Kalau buat begitu kerana rahmah, kerana di waktu kecil dulu mereka begitu ada sifat rahmah kepada kita. Macam mana? Kita kecing di sini, kita berok di sini, kita buat, tapi dia sayang. Sayang. Kalau orang Kelantan kan ada awal situ lah, Allah juruhnya awal. Ada awal situ lah. Nah, buah bukan main, pecah habis pasu-pasu pun awal situ. Nah, awal mek situ lah. Sebab apa? Sebab rahmah. Nak balas yang tu Allah Ta'ala kata kamu kena buat ibarat burung yang patah sayap dengan ibu bapa kamu. Tak boleh kata apa burung yang patah sayap ni nak terbang macam mana? Walaupun kamu boleh tinggi, kamu berjalan ada orang escort kamu. Kamu berjalan tu ada orang yang penamping kamu, orang escort 2-3 orang. Bodyguard saja 6 orang. Cakap saja wartawan pun tulis. Cakap je 2-3 orang ambil gambar ni. Masuk dalam berita macam-macam. Tapi dengan ibu bapa kamu kena buang semua tu. Waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah. Lah sekali itu hak katamu kena berdoa. Wa qul, dak ucapkanlah, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu yang kecil. Dan kita hendaklah berdoa kepada Allah supaya menyayangi ibu bapa seperti mana ibu bapa menyayangi kita di waktu yang kecil. Tarbiyah rabbayani ini maknanya, tarbiyah tu maksud menjaga, didik kita. Itu yang penting ibu bapa didik anak-anak masa kecil tu, kita sebagai ibu bapa ni. Sebab benda tu menjadi kesan bila dia besar nanti, dia akan menjaga kita. Tapi kalau masa kita kecil ni kita tak buat ambil tahu pada ibu bapa, masa kita kecil ni kita tak ambil tahu pada anak-anak kita, jangan marahlah kalau dia tak percaya pada kita masa kita tua nanti. Tapi anak-anak jangan balas dendam. Nah, dengar saya berguk ni nak balas dendam. Nah, tak ambil tahu kita masa kecil dulu ni, tak apalah kita tak ambil tahu pun. Sebab apa? Sebab dia kata ni, kama rabbayani saghira tu tak ada, dia kata. Pandai juga hujah dia. Tak apa. Walaupun ayah ni tinggal ke macam mana, mak tu tinggal ke macam mana ke, dengan asbab-asbab yang tertentu, tapi Allah Ta'ala ajar kita supaya balas apa yang kau buat kepada kita dengan kebaikan. Apatah lagi ibu bapa kita. Firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Kita kena tolak kejahatan orang yang buat jahat pada kita dengan kebaikan. Itu diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ayat 25 ni masih lagi berkenaan dengan ibu bapa. Apa kata Allah? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Baik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang dalam hati kamu. Baik. Kadang-kadang pergaulan kita anak-anak dengan ibu bapa ni tidak sama. Ada ibu bapa yang mudah untuk dibawa berbincang. Ada ibu bapa yang susah bawa bincang. Lalu Allah tahu apa yang adalah hati kita semasa kita berhadapan dengan mereka. Itu makna rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan tahu. Allah Ta'ala tahu apa perangai yang kita perlu hadapi, apa perangai ibu bapa kita nak hadap ni, Tuhan tahu. Allah tahu sama ada kita ni ikhlas ataupun tidak. Allah Ta'ala tahu. Biasalah kadang-kadang orang mari mengadu. Dia kata, ustaz, dia kata, saya ni buat habis baik dah mak ayah saya. Habis baik dah ustaz, saya ikhlas sungguh, tapi
Tak nampak kebaikan yang saya buat tu depan mata dia. Tak nampak. Tak tahu sebab apa. Lepas tu, duk nampak orang lain tu. Duk nampak anak orang lain. Sebab tu kita jangan pelekeh anak kita depan orang. Jangan. Saya kadang-kadang jumpalah mak bapak biasalah. Nah. Dia kata tengok tu. Jadi macam tu. Ni apa jadi gini? Tak boleh pelekeh anak depan orang. Salah dari sudut psikologi ni salah. Kerana dia malu depan orang. Kita nak bercakap dengan dia sudah. Jangan bercakap dengan orang lain. Down dia, semangat dia jatuh. Niat kita nak suruh ikut contoh dia, tapi gaya kita bercakap dan suasana tu tak kena. Dia kena tahu uruf, dia kena ada qaulan ma'rufa. Uruf kena tahu, keadaan tu kena tahu. Jangan kita kata tengok tu. Dia tu. Apa awak ni, kita pelekeh dia. Jadi kita tengok dia tu jadi macam mana. Umur sama je macam you nak dia apa awak ni. Dia lagi teruk perangai. Sebab kita pelekeh di depan orang ramai. Itu ibu bapa kena jaga benda tu. Kena jaga. Bila orang puji anak kita seorang, katakanlah orang puji anak kita seorang, memang layak dipuji dengan baiknya begini, orang untunglah sejuk perut mengandung begini, macam-macam lah orang puji lah. Puji tu depan anak-anak ramai-ramai, adalah adik-beradik kawan tu, anak-anak kita juga. Kita jangan kata anak tu memanglah, dia kata daripada kecil lagi gitu. Jangan. Kita jawab, semua anak-anak saya ni Tuhan beri kelebihan masing-masing, alhamdulillah. Dia pun ada kelebihan, nak sulung pun ada kelebihan, nak tengah pun ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada hak tak reti mana mengaji, tapi hak tak reti mengaji itulah hak nak pera mak bapak. Betul tak? Yang masa kecil tu kita duduk pelekeh dia, mungkin awak mengaji apalah, ponteng sekolah apa. Hak tu sebenarnya nak pera ibu ayah. Hak tu nak pera ibu ayah. Mungkin hak tu lah yang mendoakan dia. Hak lain mengaji kita nampak hebat bila anak mengaji. Anak mengaji nampak hebat, doktor, jadi engineer, apa kerja jauh-jauh, duduk jauh belakang. Hak duduk dengan kita siapa? Hak tu. Hak kita lekeh dulu tu. Hak tu duk cara kita tu. Hak tu lah. Masa kita tua baru kita tahu. Dunia ni bukan karma, bukan hukum karma dunia ni. Nak beritahu satu benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu, kadang-kadang nak suruh kita insaf. Nak suruh kita sedar apa sebenarnya niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan amat mengetahui perkara yang ada dalam hati kamu wahai manusia. Kamu ni cukup-cukup ikhlas dengan ibu bapa kamu, tapi ibu bapa kamu tak pandang keikhlasan kamu. Tak apa. Kamu jangan jemu untuk buat baik dengan dia. Kerana pintu hidayah yang Allah Taala sediakan untuk manusia ni luas, termasuklah kepada para ibu bapa. Jangan jemu untuk buat baik. Sampai isteri kita menyampah dengan mak ayah kita sendiri. Tak boleh lah saya pergi dengan mak ayah abang ni. Dia tak puas hati dengan abang, sampai saya hak menantu ni kena juga. Saya hak menantu ni kena juga. Tempiah daripada tak puas hati. Tak puas hati. Hak nu hebat lagi. Hak nu mari lah. Hak tu setahun sekali balik hari raya ulu 300 tu jadi kembang kepeh dah hidung. Duk puji melangit hak tu, hak duk Kuala Lumpur tu. Hak 500 sekali raya balik. Hak ni duk beli nasi kerabu hari-hari ni mata kedarah ke dia, tak sedar. Geram aku. Betul tak? Ni hari-hari duk jengok dia ni. Hari-hari duk tanya sakit ke tak. Dia tak ambil macam hak tu. Hak balik KFC, McDonald tu, hak RM500 setahun sekali tu, hak tu lah. Allah balik dah hak ni, balik senyum sama. Ni masalah mak ayah lagu ni. Kalau ikut hati tu, ikut hati malah aku, ikut dia. Mati seorang. Tapi tak boleh. Kerana apa? Tadi, waghfid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Tak boleh nak buat begitu. Selagi mana tidak ada arahan daripada ibu bapa kita supaya kita buat perkara yang mungkar. Mustahil seorang ibu, seorang bapa yang berfikiran waras, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nak suruh anak dia tu jadi seorang yang
buat perkara mungkar. Tak mungkin. Seorang penagih dadah pun nak suruh anak dia berjaya. Ya? Walaupun dia tu perangai teruk, tapi dia nak anak dia berjaya. Mustahil. Kecuali anak dia mak ni mempunuh otak dah, tu lain cerita lah. Masuk wayar pun putus dah. Tu lain cerita. Tapi kita nak supaya anak tu anak yang berjaya, yang boleh pelihara kita. Tapi kita kena ingat sikap kita sendiri. Sikap kita dalam kita nak mendidik anak-anak ini. La haula wala quwata illa billah. Apatah lagi kita didik anak-anak di zaman hari ni. Zaman ni. Zaman serba canggih ni cukup-cukup mencabar. Mencabar sungguh. Tapi bila anak-anak besar nanti baru dia tahu, oh begini. Sebab apa mak aku larang dulu? Sebab ni. Sebab ni. In takunu salihin fa innahu kana al-awwabin ghafura. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi bagi orang yang bertaubat. Baik. Innahu kana lil awwab. Perkataan awwab, awwabina, awwaba ni maknanya tempat kita kembali daripada perjalanan yang jauh. Awwab maknanya seorang yang berada dalam dosa yang panjang, yang dia tak sedar diri dia telah buat dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada sifat nak balik pada Allah taala. Mana kalau orang tu salah niat ke, orang tu salah niat duduk dalam kemaksiatan, duduk dalam dalam perbuatan yang tidak baik kepada kedua ibu bapa dia ada peluang lagi untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala balik semua. Janganlah siapa seorang ibu tidak meredai apa yang dibuat oleh anak dia. Jangan sampai tahap begitu. Celaka hidup anak tu. Mak ayah pula kena jaga. Jangan doakan yang tidak baik kepada anak-anak. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kita anak-anak kena jaga sampai jangan keluar daripada mulut mak ayah. Yang keluar daripada mulut mak ayah ni doa yang tidak baik. Sebab apa? Sebab mustajab sungguh doa ibu. Mustajab sungguh. Luar biasa dia punya mustajab dia. Kalau apatah lagi kalau ibu tu jenis baca Quran lalu, jenis berzikir, jenis apa, kita boleh minta dengan ibu kita supaya mendoakan kita dengan doa yang baik-baik. Karena dialah segala-galanya dalam hidup kita seorang anak. Dia segala-galanya. Ayah pun begitu juga. Jangan keluar perkataan yang tidak bagus, tidak baik kepada anak. Kalau kita tidak mahu anak tu mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada kita masa kita tua nanti. Jangan keluarkan perkataan, jangan terlalu cengeng sangat dengan anak, jangan terlalu kerah sangat dengan anak. Jangan. Kerana apa? Itulah sikap dia masa kita tua nanti. Kalau tak boleh marah langsung, tak boleh marah. Tapi gunalah perkataan yang baik. Guna perkataan yang baik. Dia begini, kalau kita masuk akidah lah anak kita ni, daripada kecil lagi, kita halau benda-benda yang mengarut-mengarut dalam kepala anak kita ni, insya-Allah anak tu kenal Allah, dia kenal apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Sebab tu ilmu akidah ni ilmu yang utama. Pesanan Luqman kepada anak ni yang pertama, la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Tu ilmu akidah tu. Nak tahu syirik tu apa, syirik tu macam mana, jenis syirik tu macam mana. Kalau anak kita tahu benda ni, anak kita digerakkan hati sendiri untuk menjaga kehormatan dia, untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang syirik, walaupun kita telah tidak ada satu hari nanti. Sebab akidah dia betul. Akidah dia betul. Tapi kalau kita tidak ada ilmu berkenaan dengan akidah, kita kena hantar anak kita ni mengaji akidah. Biar dia tahu dia tu hidup sebagai hamba Allah Ta'ala, bukan hamba dunia. Barulah depan kita pun dia solat, belakang kita pun dia solat juga. Bukan depan kita je dia solat, belakang kita dia tak solat. Ini perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita sebagai ibu bapa. Dan juga anak-anak kena tahu nilaian ibu bapa tu sendiri lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tak boleh nak beli ibu bapa, tak boleh nak beli. Walaupun kalau ayah kita ada, mak kita dah meninggal, dah tak ada mak, ayah tu boleh kahwin lain. Nah, ayah boleh kahwin lain. Ada mak baru tapi tak sama dengan mak kita yang asal. Tak sama. Walaupun mak baru ni baik, dengan baik lagi, dengan hidung mancung lagi, dengan cantik lagi, pipi merah.
duk berandah siang malam, tak sama dengan mak kita walaupun mak kita pakai baju kelawak tu je. Lekeh-lekeh begitu, bedak sejuk penuh muka pun tak sama sebab dia ibu kita. Sebab dia ibu kita. Itu pertalian yang Tuhan ikat sejak daripada azali dalam jiwa ini. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Dan akhir pesanan daripada saya, kita doalah kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia supaya Allah Ta'ala jadikan kubur dia Rawdatun min riyadil jannah, taman-taman surga, dan dia hidup sampai dia hidup dalam kubur, dalam roh tu, sampailah bertemu dengan Allah di surga nanti. Dan kita doakan ibu bapa kita yang masih ada lagi umur dia, biar Tuhan panjangkan umur dalam ketaatan, dia beri kekuatan kepada dia untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, biar beri segala-galanya kepada dia. Itulah yang kita mampu untuk kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala sementara kita ada usia dan ada nyawa yang diberi oleh Allah Taala lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi